بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 1 hingga 4, puji-pujian kepada Allah, keimanan kepada hari kebangkitan dan Asma'ullahul Husna. Ya, kita akan lihat bagaimana Asma'ullahul Husna yang diangkat di dalam surah ini ada dua, ya, berbanding dengan 99 yang wajib kita ketahui untuk kita sama-sama maknai mengapa Allah pilih dua Asma'ul Husna pada ayat ini. Pada ayat yang kelima, pengkhususan ibadah, permohonan doa dan pertolongan yang Ustaz nyatakan tadi tu. Bila baca sampai ayat ini, jika kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kita ada sesuatu yang amat personal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itu kita akan sebab Ustaz, ya, kita akan rasa amat-amat berat dan indah sebenarnya isi ayat yang kelima. Diikuti pada ayat yang ke-6 hingga 7, memohon hidayah dipimpin jalan yang lurus. Itu doa yang wajib dibaca dalam bacaan yang wajib, dan ada amalan yang wajib iaitu solat kita Ustaz, ya. Jadi di sinilah bertemunya di antara Quran dan solat yang kita belajar daripada surah Fatir ayat yang ke-29, dan lebih daripada itu surah Al-Fatihah ini dinamakan sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang dalam solat, berulang-ulang mesejnya di dalam Al-Quran. Jadi inilah pertemuan di antara Quran dan solat. Tidak mungkin orang solat tanpa memahami Quran, tidak mungkin orang baca Quran tapi lepas tu tak nak solat Ustaz, ya. Rasa berat ataupun rasa tak payahlah saya nak solat. Sebenarnya tanda kejayaan yang dinyatakan dalam azan ialah hayya 'alas salah, barulah hayya 'alal falah, dan itu juga yang dinyatakan pada surah Al-Baqarah pada hari esok yang kita بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini adalah sebagai satu benda yang besar Ustaz, ya. Bila Allah nyatakan 7 ayat ini secara spesifik, kemudian baru dinyatakan tentang, dan Quran itu adalah azim. Azim ini maksudnya yang hebat. Apabila kita membaca Al-Quran, kita akan jadi orang yang hebat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita membaca 7 ayat ini, paling kurang Ustaz, ya, 7 ayat ini berulang-ulang dan paling kurang sehari kita baca 17 kali sehari, iaitu dalam 17 rakaat yang wajib dalam solat kita, ianya memberi kesan, ya, kita rasa azim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang azim, ya, bukannya manusia, bukannya masalah kita, dan itu kesan apabila kita membaca banyak kali Al-Fatihah dalam kehidupan kita seharian. Dan lebih daripada itu adalah As-Samul Mathani ini berulang isinya di dalam Al-Quran.
apa antara kalimah-kalimah ataupun perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian dalam surah Al-Fatihah. Antaranya yang pertama, iaitulah pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, bahkan ayat yang pertama kita kongsi dah sebelum tadi, iaitulah menyempurnakan makhraj huruf ha. Subhanallah. Huruf apa tuan-tuan dan puan? Masya Allah. Sekali lagi, huruf ha. Kalau orang kampung kita panggil apa? Ha apa? Pandai, subhanallah. Ha pedas. Kalau kampung saya dia panggil ha spicy. Amboi, ha spicy sahabat. Ha pedas, subhanallah. Okey, ha pedas dekat mana letak dia? Dia ada rongga kerongkongan kita ni. Ada 3 stesen kan? Atas, tengah, pangkal. Ha duduk dekat tengah. Ada 2 huruf kawan dia. Satu lagi, satu huruf. Ain. Ya, so yang kita nak praktis hari ni huruf ha. Ha, cuba ha. Okey, alhamdu. Bagus, pada ayat yang kedua. Sekali lagi. Alhamdu. Subhanallah. Kemudian ayat yang ketiga ada 2 kalimah yang melibatkan huruf ha. Satu ha berbaris sukun ataupun mati, satu lagi ha yang berbaris kasrah ataupun bawah. Ar-Rahmani. Cuba. Ar-Rahim. Masya Allah. Pada surah Al-Fatihah yang kita nak beri perhatian, itu Alhamdu, ya, Hamida, yang maksudnya memuji, dan dia berbeza dengan istilahnya mim dal ha Ustaznya. Kalau ha mim dal itu kita terbalik kan, jadi mim dal ha itu madah. Madah ni maksudnya ialah pujian tapi dekat mulut je. Bermadah kan bahasa Melayu kita bermadah, ya. Tetapi alhamdu itu ha mim dal, ha daripada mana Ustaz? Hurufnya tengah, ya. Maksudnya daripada kawasan sini kan, daripada kawasan yang dekat dengan hati kita, maka alhamdu ini adalah segala pujian dan kesyukuran daripada hati. Daripada hati yang kita betul-betul jiwai, dan itulah yang memulakan kalau pagi-pagi kita bangkit itu daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Kita puji daripada hati je, bukan sekadar di mulut saja. Kalau puji di mulut saja itu adalah madah. Dan mengapa pilihan perkataan ini penting? Kerana cara sebut pun penting dan maksudnya pun penting, daripada tempat yang betul, agar jangan sampai pujian kita 17 kali sehari hanya di lidah saja Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, tetapi ia datang daripada hati, Allah. Tapi keluarlah kat lidah juga. Betul. Seperti mana yang kita perhati sebenarnya tadi, ada selekoh tajam. Penting kita beri perhatian dalam surah Fatihah. Bersama Ustaz Tar. Betul, Safa. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Baik. Kalimah yang terakhir yang kita nak beri perhatian dalam surah Al-Fatihah pada sesi kali ini, iaitulah pada ayat yang terakhir. Kalimah yang terakhir terletak di ayat yang terakhir. Iaitulah kalimah ad-dhalin. Itu mat apa tu? Agak-agak lah. Mat apa? Tak tahulah Ustaz, tak sebut aje lah dia kata. Mat lazim kalimi muthaqqal. Berat. Muthaqqal tu maksud dia berat. Sebab apa? Mat tu, alif tu huruf mat, atas dia tu macam ada tanda apa tu? Misai. Misai, kening, misai, ada kata lintah pada juga kan, macam-macam bertemu dengan sabdu ataupun syiddah tu atas huruf lam. Oh, itu yang berat tu. Bertemu dengan sabdu selepas dia. Jadi nama dia tadi mat lazim kalimi muthaqqal. Bacaan dia berapa harakat? 6 harakat. Boleh diskaun? Minta maaf, no discount. Tak boleh diskaun. 4 ke 2 tak boleh. Mesti 6 harakat. Dan kita kena jaga satu lagi huruf dad. Huruf apa? Dad, tepi lidah kena gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan. Dha. Sebut dha. 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 Tepi lidah. Dha. Bukan hujung lidah. Kalau hujung lidah jadi dal. Da. Walad. Oh, tak betul. Itu huruf dal. Tepi lidah. Walad. Cuba. Okey, perhatikan Walad.